Hadiah utama, okey, saya bagi Sagawati. Sagawati RM200 seorang kali 2. Hadiah ketiga RM500. Hadiah kedua RM800. Not bad for newcomers. Hadiah pertama, ya, tengah-tengah time ni saya pun tengah tak ada job ni. Kalau saya menang ni, saya masuk ni small dengan K2K untuk kita, saya boleh dapat RM1,500 untuk hadiah pertama for newcomer. Alhamdulillah. Dapat membantu jugalah. Yes. Why not? It's very good. The price is the price lah. Yes. Kan? The price is the price. Pun bakat lah. Betul. Dan insya-Allah lepas ni dengan exposure ni, you can go further, far and further more. Betul. Ya. Sebab ini baru satu sektor kan. Betul. Ada lagi ni baru PPR Highcom. Aha. Lepas ni nak PPR Sentul ke, PPR Jalan Pahang ke, PPR lain-lain. Lepas tu nanti akan digabungkan pula semua ni kan untuk satu Yes, program the lagi grand kan? final, right? Betul? Betul kan? Good idea. Itu itu gegar satu perkara lagi tu. Gegar Otai Andy dengan Radhi nak duet. Ada. Dan dapat prize tak mau duet for nothing Sambil-sambil tu dengar juga. Kan? Dengan Andy. Bau kenyang sate tak boleh nak nyanyi lagi. Tak boleh nyanyi lagi. Sate, siapa sponsor sate? Okey, dan sekarang kita berhadapan dengan peserta terakhir kita. Nama Muhammad dia Haris. Muhammad. Okey, together. Okey. 1, 2, 3. Muhammad Haris bin Muhammad Iqbal. Ya. Lain macam ni semua orang. Lain macam ni, macam nak menang je belum lagi. Belum lagi. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Haris bin Muhammad Iqbal. Saya tinggal di Blok A. Saya dah berkahwin, dah ada 2 cahaya mata. Program ni banyak bagi keseronokan lah pada semua. Saya sebenarnya minat nak jadi artis lah, tapi dengan program ni saya boleh rasa lah macam mana artis punya diorang punya persiapan, kesusahan diorang. Saya rakam, lepas tu tak jadi rakam balik. Lepas tu saya balik kerja, nak rakam, rumah tolong setting background semua. Jadi rasa lah suasana nak jadi artis tu, walaupun tak kesampaian, mungkin belum rezeki kan. Tapi ni dah cukup bersyukur lah dapat rasa macam ni. Program ni memang terbaik. Haris bin Muhammad Iqbal. Kau ingat senang nak jadi artis? Sekarang aku tunjukkan suara kau tu. Kau dah betul-betul kata susah sangat nak set up the whole thing. Kita dengar suara dia dalam lagu yang bertajuk Tajuk Ada Padamu. Hanya padamu. Silakan. Haris bin Muhammad Iqbal. Hai, Assalamualaikum. Terimalah lagu saya, Hanya Padamu. Hanya padamu ku serahkan segalanya. Kau bertata di nurani anggun cintamu abadi. Hanya padamu pertama dan yang terakhir. Pohon cinta ku merendang, disirami kasih suci. Jiwaku dipalu, gemesik tak terkira. Hampir ku terlena dalam belayanmu. Cintamu selembut suterang menjadi saksi kasihku. Tiada dua, hanyalah satu, engkau yang ku cintai. Sekelumit cinta, sekurang kerinduan, ku rempui ranjau duka, membara sehangat api, terhapus sepi di hatiku. Seulas bibirmu
sesuatu. Nur bisa dari matamu, terpancar cinta yang sejati. Jiwaku dipalu, gemesin tak terkira, hampir ku terlena dalam belayanmu. Cintamu selembut sutera, menjadi saksi kasihku. Tiada dua, hanyalah satu, kau yang ku cintai. Tergelumi cinta, terkurun kerinduan, ku rempuhi ranjau duka, membara sehangat api, terhapus sepi di hatiku. Seulas bibirmu, geluh tidak berkata, namun ada sesuatu. Nur bisa dari matamu, terpancar cinta yang sejati. Awan yang berarah, saudara membiru, cerahlah wajahmu di rimba senduku, menjadi hamparan cinta suci. Sekian, terima kasih. Oh, dia orang tepuk, Andy tepuk. Something tu, ada sesuatu tu. Okey, Andy cakap dulu. Okay. Saya tak campur ini hal. Okay. Muhammad Aris. Yes. Muhammad Aris, awak ada very pleasant vibe. Nampak muka awak jujur. Bila awak cakap tadi dalam video, bila awak cakap tadi sebenarnya saya cita-cita nak jadi artis, saya tersenyum kan. Kenapa? Jawapan tu jawapan yang jujur daripada dia. Ada separuh orang dia memperkecilkan artis. Ada separuh orang dia nak jadi artis tapi dia tak ada bakat. Ada orang ada bakat nak jadi artis orang. tapi tak ada ruang. Jalan. Kan? Jadi bila dia cakap macam tu, saya teringat tentang dulu-dulu punya You cerita. 30 years ago. 20-30 years ago. Correct. Kan, orang masa kita rejected by people when our song was I not feel you. ni kan, benda-benda yang macam tu. And then bila dia cakap benda macam tu, dia macam Mengimbau kembali. balik ni, tapi dia bagi jadi macam fresh. Dia macam fresh. Faham. Kan. Itu saya tengok dengan muka dia saja, lepas tu bila dia nyanyi tu tadi. Mungkinkah ini Andy yang baru? Maksudnya lah kan. Flashback. Walau. Tapi saya nak tanya satu je, because awak bercita-cita, awak kata kalau boleh saya nak jadi artis. Awak nak jadi artis macam mana tu? Awak nak dikenali sebagai apa? Dia nyanyi sebagai in group ke, atau dalam band ke, ataupun nyanyi solo? Kalau nak jadi penyanyi yang macam mana nak dikenali? Adakah lagu-lagu macam tadi tu ke, atau penyanyi yang minat pada macam rock slumber macam tu lah. rock lama? Rock slumber. Rock slumber macam mana? Saya tak tahu. Saya rock kapak saya kapak macam ke? Rock jiwang lah, rock jiwang. Oh, rock jiwang, rock slumber. Patut muka Yang dia slumber lagu- je, rock slumber. lagu yang- Saya duk cari, rupanya ada kategori baru, rock slumber tu dia yang buat. Okey. Nak Lagu-lagu yang ballad jiwang lah. Nak dihayati. ballad lah maksudnya awak view romantik lah. Jadi nak dikenali dengan lagu-lagu yang macam tu.
InsyaAllah. So basically sebenarnya awak boleh nyanyi, cuma on the higher part tu pada saya bagi tahu terang, on pitching tu, on the higher higher note, lagu ni note yang tinggi-tinggi, awak nampak steady, memang comfortable. Sebab suara memang tinggi kat, tapi bila low dia jadi goyang dah macam dah itu je. Tapi saya nak bagi tahu satu benda je. 5 peserta yang akhir ni semua bagi pleasant vibe, bagi good vibe pada kita. Untuk saya lah, saya tak tahu judges yang lain. I feel Tapi untuk malam ni 5 contestant memberikan vibe yang baik, memberikan apa orang kata, vibe apa orang kata bahasa vibe apa dik? Vibe Semahan apa? Tak. bukan vibe, Ada feeling, vibe. ada Aura dia bagi aura yang macam kalau aura yang tangan ni macam family macam tu lah. aura yang baik pada kita. Saya banyak judge pertandingan juga. Baru-baru ni pun saya judge untuk ada satu corporation ni yang masuk sampai ramai 200 lebih orang. Macam ni juga hantar video and everything apa semua, 200 lebih, dia ambil 3 hari untuk kita nak judge the whole thing sampai pergi ke final, bawa ke bulan depan tu. The vibe yang kita nak, The positivity ke? The positivity, maksudnya kita tengok orang tu je kita rasa okay. Macam adik-beradik boleh berbual, boleh arrogant, tak sombong, boleh dengar cakap. Maksudnya macam tu. So dia orang ni ada benda ni, termasuk Aris lah. Aris peserta yang akhir kan. Umur apa? 29. Dah kahwin? Dah 2 cahaya mata. Ramai semua dah kahwin kecuali yang tertarik tu daripada video dia awal tadi. Daripada awal tadi video tu dah menarik perhatian kan. Macam cara dia cakap tu macam tak peduli lah orang lain nak cakap, aku tahu aku suka benda ni, lantak orang lain kan. Dah berapa lama mencuba? Teruskan nanti. Nak jadi penyanyi ni? How long already you tried? Pergi audition. Tak pernah. Cuma kalau kat sekolah dulu ada masuk pertandingan nyanyi. Asal mana? Pahang. Memang nampak muka orang Pahang. Bunyi dia ada, bunyi orang Pahang sikit. Okey. Kalau kata sebab kita dalam dunia hiburan ni ada macam-macam jenis function. Jadi ada function yang kita dibenar untuk menyanyi lagu yang kita suka. Ada function yang kita diminta request untuk lagu-lagu yang bukan kita punya. Maksudnya macam saya pernah dipanggil untuk nyanyi lagu patriotik. Ada satu masa saya pernah dipanggil untuk menyanyi lagu-lagu klasik. Tiba-tiba RTM ada panggil saya untuk panggil nyanyi lagu Cendrawasih. Cendrawasih burung diawan, bukan genre saya. Tapi saya kena panggil sebab dia yang kata saya nak awak nyanyi lagu ni untuk menjadi apa orang kata represent your era punya saya punya zaman tu. Saya masa tu kira barulah kan. Jadi saya represent zaman budak-budak zaman saya untuk nyanyi lagu lama klasik. So kalau saya jadi macam tu untuk bagi awak pilihan untuk menyanyi selain daripada lagu yang awak suka ni, rock selamba. Lagu apa yang awak boleh nyanyi? Lagu lama kan, lagu lama. Lagu yang lain jenisnya daripada lagu rock selamba yang awak nyanyi tadi tu. Maksudnya Kalau Bila Diri Sayangi, sama juga lah. Maksudnya something lain sikit, different sikit. Macam ballad ke? Tadi dah ballad. Tadi dah ballad, lagu-lagu yang macam rock gangga. Maksudnya lagu happy You ke? kena standby tau, at least Lagu yang 5-6 happy. lagu. Lagu yang macam happy sikit ke, lagu apa ke? Aku Penghibur. Pun boleh juga. Tadi pasal tu saja. Okey. Cuba tengok macam ni. Tengok lagi sedap ke, lagi Mana mengancam tahu ke, balik lagi ni, manja ke? Awak balik rumah kejap lagi kan semua orang dekat PPR tu kejap lagi sambut awak macam kata. Kami mula meminati anda. Anda sudah ada peminat. Macam mana? Surprise me. Tengok boleh buat beza tak daripada Izwan tadi? Boleh. Tapi keputusan juri tu lain, dia tahu. Bismillah. Terimalah persembahan laguku yang berkelana, semoga dapat menghiburkan dirimu selama-lama. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu
Kini ku usah kau kenangkan, aku penghiburmu. Alright, tengok on the spot dia boleh pergi. Izzuan kata apa? Nak duet sekali kejap lagi. Alright, kita trio sekali. Kita buat group. Not bad. Okay. Baby Shima. Baby Shima. Dia duduk pandang Shima tadi, tengok silau mata ke? dia sebenarnya. Sebab mata dia ada senyum. Mata dia ada senyum. Ah, Betul tak? Tadi Shima Charming tengok lah, mata dia dia. Dia ada aura tu. Ya, Dia betul. charming. Okey, cuma memang mata awak Buka suka sikit mata, berkedip buka sikit mata. Cuba buka mata. Tak boleh, tak boleh. Ya, Mata Azali, ada Azali. senyum. Oh, okey. Cuma itulah waktu nyanyi, kadang-kadang kita nyanyi bukan macam suara je, tapi mata pun memain peranan sebenarnya. Betul. Lakonan pun keluar ya mata. betul. Dengan buat gaya. Jadi tadi Shima tengok awak nyanyi, mata awak banyak berkedip. Jadi macam feel dia tu tak dapat. Habit kot tu, habit ke apa? Awak memang ni ke? Tu yang Habit Shima masa tengok dari nyanyi. tadi. Dari tadi. Memang habit kenyap mata. habit Ke dengan saya je? Amboi. Ke dengan saya dengan Michelle? Tak adalah. Dia tak dengar Gurau. dia masuk ulat tu. Gurau. Dia dah kahwin. Kalau tarik memang mata akan Oh memang kecil mata. sendiri. Oh okey faham. Okey. Mata dia tu sebenarnya mata seksi. yang kecil. Oh okey. Lepas tu satu lagi macam Shima tengok awak menyanyi, awak tak buat gaya macam tu. Tak ada persembahan. Jadi boleh tak lain sekali Shima nak tengok tapi dengan persembahan? Oh, kan. Nak tengok. Boleh tak? Sebab tengok dia macam dia boleh nyanyi sebenarnya. Ya. Ya. Tapi Lagu boleh tak? tadi ya? Okey, lagu boleh tadi dengan persembahan. Ambil daripada chorus onwards. Ya, dengan cuba. persembahan. Takkan saya nak tunjuk kot, kan? Jangan Lagu Hanya Padamu tadi. Tak, lagu Pandang Juara Member. Penghibur. Kan lagu Hanya Padamu? hanya pada mu. Hanya Yang Ah. Lagu first, your song. lagu ni. Okey, lagu third song. Dah 2 song dah. Lagu Om Putih? Kamera mana? Dia terabur. Terabur. Ya ni. Okey. Okey, lagu Melayu. Okey, pandang kamera. Bagaimana harus ku luahkan perasaanku padamu yang selama ini ku pendamkan dalam diamku. Sukarnya ku berterus terang tentang perasaan ini, bimbang seandainya kau tak terima, musnahlah harapanku ini. Bagaimana harus aku menghadapi semua itu, sedangkan ku menyintaimu sepenuh hati. Tak mudah untukku melupakan dirimu, kau bagiku segala-galanya. Alright, bagi saya lah. Saya pun mengajar, berkongsi teknik-teknik lakonan apa semua. Dia hubung kait dengan nyanyian juga, dan saya pun buat musical. Saya pun pernah masuk lah pertandingan RTM semua. Bagi saya minta maaf ya abang. Sila. Suara itu ada expression mencerita, dan kita boleh dengar. Kalau saya macam abang ini, dia tutup mata, dia duduk dengar you punya penceritaan dan expression of your voice, ada expression. Tapi muka you flat habis. Tak sing dengan suara dengan muka you. Tak payah over lah kan. Bagaimana aku, kan sikit-sikit ada sikit kan. Suara tu dah cantik dah bagi saya. Kalau saya tutup mata, sedap dia duk cerita kat aku faham dia ada sedih, ada tarik, ada kenapalah aku macam ni, ada. Tapi bila muka you tengok, bila you sedih pun macam tu, bila you gaduh dengan wife you pun macam tu, bila you nak berebut apa makanan atas meja tu pun macam tu, bila you happy pun macam tu. Kan? Itu saya punya pandangan lah, flat sikit. Biasa muka. Dari segi Ya. video, dari segi audio tak. Audio dah sedap lah tu. Kadang-kadang audio pun flat. Tapi tadi saya rasa audio okey kan, kecuali yang tarik tu lah. Yang second tadi sedap. Ibu lagi better. Tapi dia tahu dia nak nyanyi macam mana. Cuma sebutan masih dengar bunyi orang faham kuat. Macam mana orang nak nyanyi Saya tak ni kan. maksudnya slang tu lah, slang dari segi dia sebutan dia tahu. Tapi
Dan saya tahu chord progression lagu tu. Saya tahu chord progression lagu tu. Bila dia nyanyi on tempo and on key, on tempo and on dia mana mic saja. On tempo and on key, dia masih dalam tu. Dia masuk bila kita tukar key dengan tempo dia tak lari, key pun tak lari. Kat situ maknanya dia bukan tone deaf dan dia boleh nyanyi. Cuma what he need is actually practice je. Itu saja. Maybe a mentor to guide you. Sebab awak boleh nyanyi. Sebab saya tadi bila awak nyanyi, saya nampak diagram chord diagram for me kalau nak nyanyi. Saya nampak chord diagram. Okay, kalau kata awak start A minor dan dia pergi D minor. So jadi saya dia punya analisis, dia punya suara tu termasuk dalam chord tu, tak keluar. Boleh. Faham. Tak bersepah dan tempo pun tak bersepah. So di situ saya tahu awak boleh nyanyi dan awak bukan tone deaf. Itu je. Maintain. The only thing you need is to practice. Rupa ada. Kalau takkan dua-dua ni saya memuji awak daripada tadi. Ya, silau. Sikit silau. Kan? Mulut tak senyum, mata senyum. Mulut tengah nyanyi, mata dia pula senyum. Dia cakap kena. So, what you need is actually practice. Sampai dah sejauh setakat ni. So, bila dah sejauh setakat ni, dah sampai final, kalau kata awak menang, peringkat ni akan pergi ke lepas ni pula. Grand finale pula. Ya. InsyaAllah. Apa persiapan? Banyak lagi belajar. Maksud saya lagi Next step lah. Next step dia apa yang awak akan ambil sekiranya awak menang? Dan banyak lagi praktis lah, sampai dapat. Is that a good answer? Itu average answer sebenarnya. Itu average answer. Pada saya, cuba explore genre muzik yang awak tak nyanyi. Mana tahu itu sebenarnya yang awak punya benda. Kadang-kadang macam kita suka buat benda. Macam saya main muzik daripada kecil. Saya main bass daripada kecil. Saya session Last nak jadi vokalis. Last kali saya end up jadi penyanyi. Yang saya sendiri la ilaha illallah kata. Tengok dekat balik rumah, tengok kat cerminan. Aku praktis bass 8 jam satu hari daripada aku kecil sampai aku besar. Dah sampai dah dapat duit, dapat duit session orang apa semua. Kesudahnya jadi penyanyi. Tapi lah ni ada lagi touch tak? Ada. Saya masih lagi session untuk orang lagi. Tapi hakikat dia orang lebih mengenali saya sebagai penyanyi daripada itu. So sama macam ni. Awak mau orang kenali awak sebagai genre rock selamba lah. Okey, itu yang awak suka yang awak suka. Rock jiwang. Tapi berkemungkinan besar awak boleh nyanyi benda lain lagi. Okey, apa kata yang kalau awak diberi buat album untuk jadi sebagai dengan lagu-lagu asli? Boleh cuba. Awak ada feel ke tu? No, that's not me. I can't. Ke macam mana? Tak, pada saya macam ni lah. Kalau awak buat album, buat lagu yang sama, 10 lagu semua macam tu, tak larat saya nak beli. Tapi maksudnya awak kena apa orang kata presentable dengan bermacam-macam benda. Taklah lari jauh, tapi adalah rancak, adalah slow, adalah moderate, adalah pop sikit, adalah rock sikit. Suara dia boleh pergi untuk semua. Boleh, kalau boleh, cuma kena keluar daripada comfort zone. Maksudnya itu saya kalau boleh explore. Penyanyi ni bukan kerja dia menyanyi saja, kerja dia banyak buat research juga sebenarnya. Kebanyakan even pengacara, even pelakon, semua kena buat homework. Kita tak dilahirkan untuk terus jadi pandai buat benda tu. Sebab kerja seni ni memang Allah bagi bakat, tapi kita kena asah bakat tu. Nak jadi pelakon yang baik bukan naturally kita berlakon je terus jadi. Tak. Kita tak tahu angle kat mana, shot apa kita tak tahu. Semua benda tu kita kena belajar dan kita kena buat research. Sama juga macam nyanyi. Orang ingat nyanyi kat dalam bilik air je dah praktis dah okey dah. Pitching dah okey. Tak. Bila nyanyi dengan band lain pula. Bila nyanyi dengan gitar saja lain pula. Bila nyanyi dengan backing track karaoke ke apa lain pula. Betul. So bila kita dapat yang situation yang tak apa ni pun lain pula. So banyakkan Explore. Banyakkan explore. Pada saya itu antara benda-benda yang bijak. Kau dah kata minat, kenalah buat semua tu. Yes, kena study.
stage controlling. Maksudnya stage controlling tu bila kita main dengan band macam mana kita nak buat. Bila kita nyanyi solo macam mana kita nak buat. Bila kita how to kita nak hide kita punya Insecurity. inferiority, kita punya tak stable tu. Macam mana kita nak nak control kita punya malu tu. Saya sampai sekarang masih malu atas stage. Saya masih malu atas stage. Saya masih gementar atas stage. Kita tak tahu sebab kita bukan guna instrumen. Suara kita tiba-tiba boleh jadi suara itik tengah macam tu kan. Dan orang akan gelakkan kita. Kan? We need to be perfect. Walaupun kita tak boleh jadi perfect, we need to be perfect. Itu benda dia. Kita kena jaga diri, kena buat research, kena tahu macam benda tu can happen kalau mistake ke. Yes, mistake tu can happen. Tapi daripada berbekalkan you punya practice, you punya years of ni, you punya cari macam mana nak cover up, macam mana nak buat ni, how nak jaga stamina, jogging, bla bla bla. Macam saya tak boleh perform. Saya share saya punya pengalaman. Bukan saya nak cakap saya lebih bagus daripada orang lain. Tak, ni saya cuma share. Sementara saya ada kat sini, saya beritahu apa saya buat. Saya tak boleh menyanyi, pegang mic menyanyi tangan macam ni macam orang lain semua. Saya tak boleh. Jadi what I did, saya pegang gitar. Security blanket lah. Jadi saya salurkan saya punya gugup dan apa semua di gitar. Dengar Baby Shima. Tapi bila pegang gitar pula, dia ada satu penyakit lain pula. Macam mana nak menggayakan diri dengan gitar sambil menyanyi. Ada cara lain juga. At least saya berpegang pada satu. So benda tu dah jadi biasa. So walaupun tak takut, saya kena ada gitar nak main. Sikit takut tu actually good. Sebelum you menyanyi, ada sikit correct, that you want to do better. You're not so lal benda tu dah macam tak ada confident teruk sangat nak naik atas macam dia, macam terus lah sekali hancur kan. Tak boleh, yes. Even saya penyanyi yang lama-lama pun ada benda macam tu. So try to find a way mana yang suitable untuk awak. Sebab banyak orang datang nyanyi. Mana-mana tak. Dalam segi genre pun macam tu. Banyak orang datang nyanyi. Datang nyanyi macam lagu tadi kan, saya cakap. Dulu saya tak kerti appreciate, saya cuma datang, saya share je lagu-lagu macam tu, datang main band, okay, sama je macam semalam je lagu. Tapi sekarang saya dah appreciate. Tapi untuk macam awak, katalah diberi peluang untuk membuat album, takkan 10-10 lagu, semua lagu macam tu. Itu masa tu awak kena buat kerja sikit. Kena explore lagi. Tengok sampai, jangan kata dalam Malaysia, habiskan Malaysia, cari idola awak dalam Malaysia, habiskan sampai yang lama-lama, lepas tu pergi overseas pula. Tengok siapa idola awak? Jamal Abdillah. Jamal boleh nyanyi lagu asli, boleh nyanyi lagu pop, boleh nyanyi lagu ballad, funky boleh nyanyi boleh. lagu funk, boleh nyanyi lagu rock. So maksudnya kan banyak dia masa saya ingat tahun 78 dia masuk semi final RTM bintang RTM. Dia nyanyi lagu Elicat, Lancang Kuning kan? Dia nyanyi lagu Elicat, dia masuk final. Salam sebelum apa? Tu dia Sampaikanlah salam, is it? Bukan. Seribu Bintang pun tak salah saya. Seribu Bintang. Tapi lagu Elicat dah masa tu. Saya pun tak berapa ingat sangat. TV hitam putih masa tu. Oh, you ke? TV hitam putih masa tu. Dia pakai overall masa tu. Saya ingat lagi. Kalau you talk about Jamal, bila kita nak mengidolakan seseorang, kita check sampai lepas. Saya minat dia. Jadi saya tahu sampai apa dia pakai masa tahun 78 je pun saya ingat lagi. Time apa? M. Rizal apa semua. Kita suka muzik. Jadi kita look up tu, walaupun orang tu baru masuk bertanding, dia belum jadi artis lagi masa tu. Dahsyat dia ni. You kata you minat Jamal. You tahu tak latar belakang dia dan how dia punya perkembangan seni dia. Kan. It might affect your affect career as well. Yeah. Your singing. Your singing more so. Awak tahu macam mana susahnya dia nak jadi seorang penyanyi. Jadi awak tahu macam mana nak penyanyi. Bukan kita just curi apa talent yang dia ada, kita tiru. Betul tak? Jangan ikut sangat. Bila awak buat macam tu, awak akan dapat awak punya benda sendiri. Itu dia punya apa orang kata? Key. Dia punya key dia. Untuk get your own identity. Kunci dia. Ishma, anything to add? Tak ada, semua okey. Silau je. Tengok mata dia silau. Mata dia senyum. Ya, betul.
Ya ke? Sampai ke pagi. Ada limit. Ya ke? Nanti kita baca. Okay, Michelle. Michelle pun silau. Itulah silau. Mata ada senyum. Okay, Iqbal. You perlukan support sebenarnya. Based on apa yang I nampak sekarang ni. Okay, artis come and go, betul? Dan kebanyakan program-program yang ada sekarang ni memang mereka menyediakan pentas untuk artis-artis baru datang dan pergi. Tetapi sama ada diorang boleh sustain ke tidak, sustain ataupun tidak, it all depends on lagu yang diorang bawa. Apa produk diorang, apa karya diorang. Adakah akan diingati sampai bila-bila ataupun it's just macam tu je. So, apa yang I nampak pada you sekarang ni, you need someone to push you. Sebab I don't know whether okay ke tidak. Kadang-kadang ada artis ni, diorang ni suka procrastinate. They like to macam delay benda tau. Buang masa, delay. Macam tak apalah, nantilah esok lah. Nantilah esok lah. Nak buat lagu yang nantilah. Malah nak fikirlah. You know, things like that. Tapi bila you ada, sebab I nampak benda tu ada sedikit tau dekat situ. If you want to go further, you nak pergi jauh lagi, you kena ada seorang yang boleh mendukung you. Orang yang boleh remind wife dia you. Lah, dukung wife dia lah. Sebab you boleh berjalan dalam group sebenarnya. Ini apa yang I nampak buat masa ni. You can form a group, ada band yang boleh bawa you as the vocalist. Kita tak tahu. Sebab kalau sebagai seorang penyanyi solo, you kena pandai ada lagu you sendiri yang memang orang akan ingat sampai bila-bila. Betul, kena versatile. Itu yang Abang Andy daripada tadi. Sebab dia nampak you berpotensi untuk pergi jauh. Tetapi I rasa, ni pendapat I secara peribadi, it could be you akan macam balik, dapatlah. Okay, dah dapat. Next. You know, things like that. Kadang-kadang ada orang macam tu lah, because you have your commitment, you have your marriage, you ada anak-anak you ada tanggungan you dan sebagainya. It could be, memang you minat jadi artis, tapi bilakah waktu itu akan sampai? You tunggu pintu untuk buka untuk you, tak semestinya pintu tu akan buka tanpa you ada effort untuk nak pergi ke situ. Faham tak? You have to knock, baru door tu akan open. You can work it out, because package dah ada. Betul tak? Wajah dah ada, bakat pun dah ada, aura pun dah ada. So it's such a big waste kalau you just procrastinate lah. Don't take it easy. A whole lot of effort. Sebab tadi masa you menyanyi pun, you were taking your own sweet time tau sebenarnya. You start pun, you panas enjin, let lu masuk gear 1, you know, things like that. Kalau you boleh tambah lagi, betul, you can go far. Saya masih praktis 8 jam satu hari. Saya masih lagi praktis 8 jam satu hari. 2 jam main bass, 2 jam main gitar, 2 jam songwriting, 2 jam vokal. Sampai hari ni. Sebab itu kerja saya, itu benda yang saya suka. Bapak saya pesan, buat sesuatu yang kau suka sampai jadi hasil. Ya, itu dia. Buat sesuatu yang kau suka sampai dapat hasil. Okey, terima kasih kepada brother kita, brother Silau. Mata ada senyum. Haris. Okey, assalamualaikum, terima kasih. All the best. Dan kita kesetukan masa sikit. Dia apa kata kalau kita lihat berita daripada penganjur utama kita, iaitu Think City. Think City is essentially a platform for collaboration, a community-led urban regeneration program that brings the various stakeholders to align in a shared vision that we can make our cities work together. They started off with giving grants for refurbishment of buildings and content providing, both in Georgetown Festival and Batu Fringe Festival. I think placemaking is changed people to take pride of the place that they live in. It helped change the physical look and fabric of the inner city, and with that also the appreciation of culture and the freedom of the arts. Makam ni jadi center di mana komuniti kami ni berjumpa. Masa tu bangunan berada dalam keadaan sangat teruk lah kadang kata. So, jadi ini betul-betul komuniti punya projek dan Think City buat bantuan dari segi teknikal dan sebagainya.
The reality today is that the future lies with cities. Cities have become the pathways for prosperity and progress. This transformation, especially Georgetown, is very big. To an extent, I think it was called as ghost town. Now, you can see that the people are coming back and the open spaces, people are using it, plus art and culture, and also the tourists coming back. And then all this transformation really giving the economic growth to the city. A lot of things happen somewhere else, but not in the middle of the city where no one goes to. So this is what we are providing, just a physical space for people to work, to collaborate. Bila ada Zhongshan sekarang ni, dah semakin ramai orang datang balik ke pusat bandar. Kita dapat bagi banyak customer. Cash flow lagi laju, so dia bagi motivation untuk kita untuk expand lagi kedai ni. Building ni dia creative hub. Everybody is doing something different and everybody is supporting each other. You don't work alone, together you can make things happen. Step up, take charge, have a sense of ownership. Everyone out there have the power in their hands to make their cities better. Jadi apa kata kita dengar pasangan duet yang lain iaitu Kisha dan Iki. Silakan. My heart at the door, I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong. No tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory take me by the hand while we do what lovers do, no matter how it is. 'Cause what if I never love again? Is already in your eyes, and I'm sure my eyes then speak.
Michelle, kita persilakan Michelle dan juga terima kasih malam ini kerana Michelle telah memberikan hikmat dia. Ini dia Michelle dan Baby Shima dan last but not least Baba Andy. Okey, you all nak dengar terus siapakah pemenang-pemenangnya? Hadiah dulu, hadiah dah beritahu, kita repeat sekali lagi. Hadiah dia yang ditulis dan disahkan oleh Sirin ialah pemenang pertama akan dapat hadiah bernilai RM1,500. Tepuklah, kita tahu hadiah. Yang lumayan, yang kedua RM800. Yang ketiga RM500. Dan dua hadiah, bukan sagu hati, tetapi kita bagi sama rata lah. 4 dan 5 dapat RM200. Dan peluang untuk anda bersinar-sinar menjadi seorang bintang. Kalau anda work hard, right? Okay. Dan ada juga ditambahkan di sini iaitu setiap level yang menang akan boleh beroleh kenduri makan-makan. Itu mat buat lawak. Betul? Oh, kenduri ramai-ramai tak panggil pun? Jaga SOP, ada jarak. Semuanya kita pun jarak sikit. Jaga SOP. Okey, tanpa melengahkan masa lagi. Untuk talent time lah, kita panggil talent time online. K2K Idol. Nombor 5. Kita hadiahkan kepada Alauddin Amri Muhammad Hussein. Kita bagi Shima bagi hadiah. Okey, tepuk sekali lagi, ambil gambar ramai-ramai. Okey, ke dalam bro. Okey. Dan seterusnya untuk peserta yang mendapat nombor 4 kita berikan kepada Muhammad Haris bin Muhammad Iqbal, Brother Silau. Tahniah, dah top 5 ni, tak ada nombor 5, nombor 4. Sebenarnya mereka top 5 daripada 50, okay? Congratulations bros. Okay, don't give up. Go higher, up the number. Dan serta nombor 3, siapa boleh teka? My favourite. Siti Nuraisha. Aku nak buat banyak kerja, nak nyanyi lagi, nak host lagi, nak pegang ni lagi. Oh boy. Okey, kita pangkah dulu sebelum kita sesat di tengah jalan. Okey, apa kata kita bawa masuklah dua lagi peserta tu, senang. Ni bukan pemenang lagi, kita bawa masuk Muhammad Izzuan dan kita bawa masuk Diana binti Ahmad. Saya akan sebut, nak saya sebut nama pemenang atau nombor kedua? Pemenang tak boleh lah, kalau pemenang kita yang nombor 2 pula nanti tak dapat dia punya na 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 bintang di langit. Nombor 2. Okey. Don't lah cover me sayang. Okey, no problem. Joking je SOP, jarak sikit, brother. Okey, nombor 2 juga pemenang, naib juara, Diana binti Ahmad. Yo! Dan apa? Syukur alhamdulillah. Pemenangnya, pemenang untuk K2K, the final tonight ialah Muhammad Izzuan bin Muhammad Yazid. Okey, itu dia, saya rasa dia punya winning point ialah Mesra Alam. Betul? Okey, alam tahniah untuk semua dan saya juga ingin kita dengarkan lagu dia sekali lagi. Apa kata kita set up untuk lagu juara kita sekali lagi. Nak duduk? Okey, juara duduk. Mic, nak bagi mic satu. Takkan mic saya kot. Dan sementara tu saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Michelle, kepada Andy, kepada Baby Shima, kepada semua peserta, all the 50 peserta. Dan sememangnya kepada Think City dengan sokongan karyawan dan Perwakom, City Foundation, Kerajaan Negeri Selangor, MBI, Menteri Besar Selangor Incorporated,
Dan peserta kita malam inilah Diana. Angkat tangan Diana, Alauddin, Izwan, Nur Aisyah dan Haris. Dan juga terima kasih kepada juri rumah kita iaitu Arul Rob, Syed, Damien VE dan Sawa Abdul Rahman. Dia senang sikit sebab dia dangdut. My sister Sawa Abdul Rahman. Terima kasih. Dan K2K ini dibawakan oleh online FB dengan aplikasi Small. Jadi apa kata kita dengar hero kita, pemenang pertama K2K. K2K itu maksud apa? Kita K2K Idol kita, anda tarik balik kan? Kita untuk kita juaranya, silakan. Ku nyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Marilah jika bersama menyanyikan lagu indah. Ku bisikan kepadamu irama cinta dan murni. Ku ingin dikau bahagia, tiada duka nestapa. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku usah kau tenangkan, aku menghiburmu. Terimalah persembahan dariku yang berkelana, semoga dapat menghiburkan dirimu selama-lama. Lagu ini, lagu riang dan gembira. Marilah jika bersama menyanyikan lagu indah. Ku bisikan kepadamu irama cinta dan murni. Ku ingin dikau bahagia, tiada duka nestapa. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku usah kau kenangkan, aku menghiburmu. Terimalah persembahan dariku yang berkelana, semoga dapat menghiburkan dirimu selama-lama. Alhamdulillah. Congratulations semua. Terima kasih. One way to go.
Pink City is essentially a platform for collaboration, a community-led urban regeneration program that brings the various stakeholders to align in a shared vision that we can make our cities work together. They started off with giving grants for refurbishment of buildings and content providing, both in Georgetown Festival and Batu Fringe Festival. I think placemaking is changed people to take pride of the place that they live in. It helped change the physical look and fabric of the inner city, and with that also the appreciation of culture and the freedom of the arts. Makam ni jadi center di mana komuniti kami ni berjumpa. Masa tu bangunan berada dalam keadaan sangat teruk lah korang kata. Jadi ini betul-betul komuniti punya projek dan Pink City buat bantuan dari segi teknikal dan sebagainya. The reality today is that the future lies with cities. Cities have become the pathways for prosperity and progress. This transformation, especially Georgetown, is very big. To one extent, I think it was called as ghost town. Now, you can see that the people are coming back and the open spaces, people are using it, plus art and culture, and also the tourists coming back. And then all this transformation really giving the economic growth to the city. A lot of things happen somewhere else, but not in the middle of the city where no one goes to. So this is what we are providing, just a physical space for people to work, to collaborate. Bila ada Zongshan sekarang ni, dah semakin ramai orang datang balik ke pusat bandar. Kita dapat bagi banyak customer. Cash flow lagi laju, so dia bagi motivation untuk kita untuk expand lagi kedai ni. Building ni dia creative hub. Everybody is doing something different and everybody is supporting each other. You don't work alone, together you can make things happen. Step up, take charge, have a sense of ownership. Everyone out there have the power in their hands to make their cities better.